Saya tak nak bebankan anak saya 2 orang. Dia ada anak 2 orang aja. Saya tak nak menyusahkan anak. Sebab kalau kita dah sakit, anak susah, suami pun tak terpaksa minta cuti. Kalau dah selalu sangat cuti, kena buang kerja. Rumah tangga kita jadi porak-poranda. Kalau yang paling sedih sekali, kalau suami dia tak berapa sayang dia, baru sakit sikit dah kahwin baru. Betul tak? Sebab orang perempuan dengan lelaki beza tak? Orang perempuan dia setia dengan suami dia. Betul tak? Kalau suami dia sakit, dia sanggup jaga, sayang suami dia. Tapi kalau perempuan sakit, laki cabut lari. Betul tak? Jarang, kebanyakannya macam tu. Tapi orang Elken dia memang kasih sayang dengan isteri dia. Sebab itu dia bagi LD Venus, dia bagi Esteem, dia bagi lingerie, dia bagi produk-produk yang sangat luar biasa. Tahniah dan tepukan kepada anda. Baik, kemudiannya kita tengok pula. Kalau tengok gambar seterusnya, orang tua kata misalnya mak bapak kita ataupun mungkin ada sahabat-sahabat kita sendiri yang dah lanjut usia. Tak tua lagi, baru lanjut usia. Dia kata kita dah tua ni tak perlu produk-produk kesihatan ni ustaz, nak tunggu kubur dah, dia kata. Kalau mati juga, dia kata. Betul tak? Tapi sebenarnya orang tua pun kena jaga kesihatan. Sebab itu kalau kita selalu waktu nisfu Syaban, orang Islam, dia berdoa minta panjang umur. Hari-hari waktu solat, lepas sembahyang dia minta panjang umur. Kalau panjang umur kita tua berumur dan dapat beribadat, alhamdulillah. Jangan tua flat. Tua tu nak kata hidup tak hidup, nak kata mati tak mati. Ada dulu waktu saya jadi Tuan Imam Sibu, ada seorang magistrat, dia pun minta, ustaz, Assalamualaikum ustaz, nak telefon. Saya punya aunty ni ustaz, dah seminggu dekat hospital, dia bantuan dengan apa tu jantung punya tu, jantung bantu tu, jantung bantuan jantung tu, yang dekat hospital tu. Sebab isteri saya doktor, saya bukan doktor. Dia pam tu apa benda tu tahu? Itulah jantung bantuan tu lah. Lepas tu kata, macam mana ni ustaz nak kata hidup tak hidup, nak kata mati tak mati. Lepas tu macam mana sebenarnya ustaz? Macam mana, apa yang perlu kita buat? Jadi dalam Islam dia ada satu amalan, macam mana kita baca surah Ar-Ra'du untuk orang yang nazak. Orang yang nazak maksudnya dia memang nak meninggal, bukan kita nak doa ke dia mati cepat. Kadang-kadang kesian dia, nak kata mati tak mati, nak kata hidup tak hidup. Mana kita nak cepatkan proses sakaratul maut dia tu, meninggal itu, kita baca surah Ar-Ra'du. Mudah-mudahan, alhamdulillah saya bagi tahu baca macam tu, esok orang tu terus meninggal. Jadi takut pula dah. Kenapa takut pula mati? Jangan takut mati. Yang penting kita jaga kesihatan. Hari ini bukan cerita bab mati. Ustaz bukan nak ceramah bab mati. Nanti awak semua takut tak nak datang meeting. Ini nak cerita saja sebagai iklan. Kemudiannya maksudnya dekat sini, menjaga kesihatan adalah tanggungjawab everybody. Tak kira muda, tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira tua ataupun kaya ataupun miskin. Semua orang akan sakit. Virus dia kenal tak orang kaya miskin? Virus kenal tak lelaki ke perempuan? Dia tak kenal. Sebab itu anda mesti jaga kesihatan. Baik, kemudiannya jika kita kehilangan kesihatan, ia seolah-olah membayangkan kita kehilangan nyawa. Sebab itu banyak hadis Nabi pun pesan pada kita, rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Saya suka nasyid tersebut. Kan? Suka tak nasyid tu? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit. Betul tak? Artinya kita kena ingatlah, kita memang benda tu Nabi sebut dan dilagukan, dinasyidkan. Jadi artinya kalau kita hilang kesihatan, hilanglah nyawa kita. Sebab itulah macam saya sendirilah, for example, contoh, kerana saya sendiri yang bercakap, saya sendirilah mesti pikul amanahnya. Artinya saya sendiri kalau pening sikit pun saya dah panik. Tapi dalam banyak-banyak penyakit ada soalan kuis. Penyakit apa yang paling awak takut? Sakit apa? Sakit mati? Sakit mati tu memang out of topic lah. Memanglah sakit mati tu memang takut lah. Sakit gigi. Betul tak? Sakit tak? Tengok. Saya kata, sakit gigi dia kata. Memang sakit gigi, siapa sakit gigi, no excuses. Kalau boleh cabut waktu tu juga. Betul tak? Itu memang sakit. Kemudiannya jika sudah kehilangan nyawa, ini bererti kita sudah sampai ke titik penamat. Of course lah, kalau dah mati apa boleh buat. Kadang-kadang kita promote produk Elken, minta maaf, ada orang yang celupa sikit mulut, dia kata, alah ustaz, makan spirulina pun mati juga, minum air RO pun mati juga. La haula wala quwata illa billah. Macam mana nak atur orang macam ni? Sebab itu dia macam berserah kepada nasib dia semata-mata. Sebab itu saya bersyukur.
Sebagai contohlah, saya sendiri bersyukur, mak saya, ayah saya memang dah meninggal dunia waktu saya umur 2 tahun. Saya ni bekas anak yatim. Ya. Kemudian mak saya sekarang ni umur 75 tahun. 75 years, consider dah tua, betul tak? Umur biasalah orang Melayu. 75 tu dah consider orang tua. Orang Cina 75 tu masih muda lagi. Ya. Orang Melayu 75, mak saya lah, mak saya sendiri 75 masih boleh jogging walaupun umur 75 tahun. Terima kasih kepada produk MRT kerana dah 6 tahun mak saya, saya bagi makan produk. Dan tak pernah lepas, tak pernah miss spirulina dengan EPA, DHA lah tu lah. Maknanya tak pernah miss. Kerana dua tu kombinasi yang sangat very very strong. Ya. Oleh sebab itu, kita perlu sentiasa memberi perhatian yang berat terhadap penjagaan kesihatan dalam usaha kita mengejar kesempurnaan dan kesejahteraan hidup. Ya, sebab apa kita tengok macam ni? Ya. Kalau kita tengok produk kesihatan yang kita makan ni sebenarnya, memang kita kena makan berterusan. Memang kita kena jaga. Sebab orang kata penjagaan kesihatan tidak sama dengan merawat penyakit. Produk ni memang bukan macam kalau kita makan spirulina berapa biji? 10 biji lah. Paling minimum 5 biji. Kalau kita makan Panadol hari-hari 5 biji boleh? Makan painkiller hari-hari 5 biji boleh? Memang tak lama pass away. Tak lama innalillah. Pergi highway. Kemudiannya, artinya kita jaga kesihatan. Oleh itu orang kata, sampai bila nak berhenti, Ustaz? Sampai bila nak berhenti? Sampai bila nak makan spirulina ni? Rasa boleh berhenti tak makan spirulina orang Elkan? Tak boleh. Alhamdulillah. Kerana kita faham, kita makan, sejak kita makan produk, anak-anak kita pun jarang sakit, kita pun jarang sakit. Kalau dulu selalu sinus, sekarang pun kurang sinus. Kalau dulu selalu migraine, sekarang ni migraine pun tak tahu rasa dah macam mana rasanya. Syukur, alhamdulillah. Macam tu juga kalau kita servis kereta. Kalau 5,000, setiap kali 5,000 kena servis. Boleh tak kita bagi tahu, you dah servis 2-3 kali punya kereta, tak payah servis seumur hidup? Tak boleh, betul tak? Artinya macam tu juga produk kesihatan. Jadi kita kena ingat, kalau orang pergi gym pun, kalau dah biasa pergi gym, dia boleh tak pergi gym tu untuk period yang tertentu? Tak boleh. Dia kena continuous, berterusan. Kalau tak, body dia mula-mula cantik, lama-lama jadi mengelebih. Mula-mula body dia macam King Kong, lama-lama jadi badan dia. Memang saya banyak jumpa orang yang bodybuilder ni, mula-mula badan dia cantik, tapi setelah dia berhenti pergi gym, berhenti makan produk apa-apa yang bina dia punya otot tu, dia tua nanti susu dia pun jadi panjang. Betul, dia punya daging, dia punya otot ni, dia jadi macam lembek, macam tayar pancit. Sebab apa? Dia tak terus pergi gym. Sebab itu kita berbeza dengan kita makan suplemen. Suplemen ni, makan produk Elkan Spirulina, EPA, makin lama makin cantik, makin lama makin muda, makin banyak makan L-Divenus, kulit kita makin cerah, nampak makin awet muda. Itu rahsia kita berbeza dengan makan produk. Beri tepukan kepada produk kita yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita nak terus sihat, jangan berhenti makan produk. Jangan berhenti makan produk, jangan takut untuk melabur produk kita, Kemudiannya, nyawa kita dikatakan adalah tidak ternilai. Begitu juga dengan kesihatan kita. Kita tengoklah pemimpin-pemimpin Elkan, kalau dia dah dapat tabung kereta, dia akan beli kereta yang mewah, kereta yang agak bagus, agak selesa, kereta yang agak mahal. Bukan nak menunjuk-nunjuk, tapi itu adalah tujuan untuk kita buat kerja, untuk kita buat sharing, untuk kita pergi naik utara, naik selatan. Macam kita di Sarawak, Terrible Way, di Sabah pun macam tu juga. Kita beli kereta mahal bukan nak menunjuk-nunjuk. Tapi contoh paling mudah, BMW. Kalau setiap 5,000, kita pun kena servis juga. Kalau kita tak servis, walaupun kadang-kadang kereta tu kita tanya, technician tanya, ada problem tak? Ada komplain? No complain. So far, so good. No. Tapi kenapa nak servis juga? Kerana kita takut kalau dia sekali dia rosak, besar maintenance. Betul tak? Kereta mahal, maintenance pun tinggi juga. Body kita kenapa kita tak pernah maintain? Body kita dengan kereta mana mahal lagi? Body mahal lagi, betul tak? Sebab itu